各位弟兄姐妹平安。 Salam damai sejahtera Bapak Ibu sekalian. Shalom. 我们开始今天的崇拜。 Kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. 信靠耶稣真是甜美。 Ku percaya pada Yesus.我们一起来宣告我们的信仰。使徒信经，我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感孕，由童真女玛利亚所生，在本丢彼拉多手下受难，被钉于十字架，受死，埋葬。第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。 Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. 我们接着唱一首诗歌。 Kita kembali mengangkat pujian arti kehadiran-Mu. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagi-Mu, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu
我们一起来祷告， mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa kami di surga, berterima kasih atas kasih karunia Tuhan. Tuhan mencintai dan melindungi kami setiap hari. Hari ini kami semua menghadap Tuhan. Kami ingin semua kemuliaan kepada Tuhan. Tuhan, kasihanilah kami karena virus corona seluruh dunia dalam kesulitan sekarang. Kami percaya bahwa Tuhan adalah yang Maha Kuasa. Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami. Tuhan, tolong melindungi, mengasihi negara kami, seluruh bangsa-bangsa kami. Kami menyerahkan semua gereja di Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Tuhan melindungi semua misionaris. Khususnya, Tuhan ingat gereja Elim kami. Karena virus corona, kami beribadah di rumah masing-masing. Tetapi kami percaya bahwa kemuliaan Tuhan menyertai kami. Kami menyerahkan semua rencana gereja kami, keluarga, semua majelis, hamba Tuhan di dalam tangan Tuhan. Khususnya menyerahkan orang yang sakit juga ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari ini hamba Tuhan Pendeta Shen berfirman Tuhan kepada kami. Kami percaya Roh Kudus menyertai dan menjaga dia. Kami melalui dia ingin mendengarkan firman Tuhan. Kami mau mengerti kehendak Tuhan, mematuhi keinginan Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus. Amin. 现在我们听神的话语之前，我报告给大家教会的信息。 Sebelum kita mendengarkan perang firman Tuhan, saya akan menyampaikan warta gereja. 今天特别感谢上帝为了我们差派了神的仆人神牧师 Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan karena pada hari ini Tuhan mengutus hambanya di tengah-tengah kita yaitu Pendeta Sen. 今天我们透过他听神的话语。 Dan pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan melalui Pendeta Sen. 亲爱的弟兄姐妹们，无论怎样，最重要的保重身体健康。 Saudara-saudara yang kekasih, saat ini yang paling penting bagi setiap kita itu adalah menjaga kesehatan diri kita. 现在我们教会继续用 YouTube 做崇拜， Dan sampai hari ini gereja kita masih beribadah dengan cara online. 但是我们相信，无论在哪里，上帝与我们同行同在。 Tetapi kita yakin dan percaya dimanapun kita berada, Tuhan pasti tetap menyertai dan menjaga kita. 我们教会有2种奉献的方法， Gereja kita menyediakan 2 cara bagi jemaat Tuhan untuk memberikan persembahan. 特别今天的崇拜是9月的最后的崇拜， Dan khususnya hari ini merupakan minggu terakhir di bulan September. 所以我们今天有为了选召奉献 Oleh karena itu hari ini kita ada mengadakan persembahan misi. 请各种我们弟兄姐妹全部都积极性来参加一下。 Dan saya harapkan pada seluruh jemaat Tuhan bisa dengan aktif mengikuti kegiatan ini. 我们继续多多念神的话语。 Dan kita masih terus mengadakan gerakan membaca Alkitab. 还有真的重要的是，我们多多祷告一下。 Dan paling penting juga kita lebih giat lagi berdoa. 今天的崇拜结束之后，所有的执事们到教会，我们一起来做开会。 Dan setelah selesai ibadah hari ini, kami harapkan pada seluruh majelis gereja bisa hadir ke gereja untuk mengadakan rapat. 现在我们请沈牧师，我们一起来听神的话语。 Saat ini kita mengundang Pendeta Sen untuk menyampaikan firman Tuhan untuk kita. 大家好， Shalom semuanya. 我们一起翻到《使徒行传》11章19到21节。 Kita bersama membuka Alkitab kita dari kitab Kisah Para Rasul, dari Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 19 sampai 21. Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar
karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antioquia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antioquia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. 阿门。 Amin. 我非常喜欢《使徒行传》。 Saya sangat menyukai kitab Kisah Para Rasul. 《使徒行传》是新约27卷圣经里面唯一的历史书。 Nah, Kisah Para Rasul merupakan satu-satunya kitab sejarah di dalam 70 kitab Perjanjian Baru. 记载耶稣升天之后，圣灵的降临， Dan itu menceritakan bagaimana peristiwa setelah kenaikan Kristus ke surga dan Roh Kudus dinyatakan. 记载那天使徒的传福音来开始教会如何发展。 Dan di sana dicatat kisah tentang bagaimana dimulainya penginjilan oleh para rasul dan bagaimana gereja mula-mula. 耶稣的福音如何传达别的地方？ Dan bagaimana Injil Kristus itu bisa diberitakan sampai ke berbagai belahan tempat. 1章8节说：“但圣灵降临在你们的身上，你们必得这能力，并要在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚，直到地极，做我的见证。” Di dalam pasal pertama ayat yang ke-8 di sana dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. 使徒行传记载这耶稣最后的命令怎么成就，在使徒行传里面明明告诉我们。 Nah, di dalam kisah para rasul ini dicatat bagaimana Tuhan Yesus memerintahkan amanatnya yang terakhir kepada para murid-muridnya dan bagaimana murid-muridnya melaksanakan akan amanat agungnya itu. 今天我们一起读的经文是在使徒行传里面非常非常重要的一个转折点。 Nah, tadi nas firman Tuhan yang kita telah baca itu merupakan satu bagian yang sangat penting di dalam kisah para rasul. Boleh dikatakan ini merupakan satu turning point daripada kisah para rasul. 如果要把使徒行传分成2个部分的话，这里是一个分界线。 Nah, jikalau kita mau membagi kitab kisah para rasul ini menjadi 2 bagian, nah, bagian ini merupakan bagian pemisahnya, bagian pembelahannya. 19节，印尼文圣经怎么开始呢？ Nah, di dalam ayat 19, bagaimana Alkitab Bahasa Indonesia memulai kalimat ini? sementara itu，中文圣经里面没有这个词。 Nah, di dalam Alkitab Bahasa Mandarin tidak ada dikatakan keterangan waktu ini. 这节经文指某一段的时间， Dan dengan nas firman Tuhan ini menyampaikan satu keterangan waktu. 那么这sementara itu 是什么时候呢？ Jadi sementara itu terjadi pada saat kapan? 经文说，那些因史提凡的事遭患难四散的门徒，直走到腓尼基和塞浦路斯并安提亚。 Nah, di sini dikatakan sementara itu banyak saudara-saudara yang telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antioquia. 所以在这经文里面说的sementara itu 是从第7章史提凡的宣召来开始的一段时间。 Jadi di sini kata sementara itu dimulai pada saat ketika Stefanus mengalami mati martir. Dimulai saat itulah. 耶路撒冷的指示史提凡传福音的时候，遇到了犹太人的反对，被石头打死了。 Nah, pada saat itu Stefanus dia mengabarkan Injil di Yerusalem dan ketika itu ada begitu banyak orang yang menentang dia dan bahkan pada saat itu dia dirajam dengan batu sampai mati. 他的死引起了非常大的一个逼迫。
Dan oleh karena kematiannya itu, maka pada saat itu orang Kristen juga mengalami begitu banyak penganiayaan yang hebat. 所以8章3节说， Oleh karena itu di dalam pasal 8 ayat ketiga dikatakan, 扫罗却残害教会，进个人的家，拉着男女下在监里。 nah dikatakan, tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. 这扫罗是我们熟悉的保罗以前的名字。 Nah, Saulus ini merupakan seorang yang sangat familiar, sangat kita kenal, dan dia adalah Paulus sebelum dia bertobat. 这次的逼迫是多么严重呢？ Nah, kali ini penganiayaan itu betapa hebatnya. 扫罗进个人的家，把信耶稣的人，你信耶稣吗？信耶稣的人拉下来下监狱的。 Nah, dikatakan bahwasanya pada saat itu Saulus dia memasuki rumah demi rumah dan dia menyeret laki-laki dan perempuan. Jikalau ada yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka dia akan bawa dan dia akan masukkan mereka ke dalam penjara. 所以8章1节说， Oleh karena itu di dalam pasal 8 ayat yang pertama dikatakan, 从这日起，耶路撒冷的教会大遭逼迫，除了使徒以外，门徒都分散在犹太和撒玛利亚各处。 oleh karena itu dikatakan pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. 我们都知道，圣灵降临的那一天，彼得传福音，那天门徒添阅了3000个人。 Nah, kita tahu bahwasanya pada saat ketika Roh Kudus diturunkan di hari Pentakosta, nah, pada waktu itu ketika Petrus berkhotbah ada 3000 orang yang diselamatkan. 3章彼得又讲到5000个人就信了。 Dan di pasal ketiga dikatakan di sana bahwasanya ketika Petrus berkhotbah ada 5000 orang yang bertobat dan 并 percaya. 并且使徒行传前边，我们常常看到得救的人天天加给他们。 Dan bahkan jika kita membaca di dalam kisah para rasul bagian depan dikatakan di sana bahwasanya Tuhan menambahkan setiap harinya jumlah orang percaya di antara mereka. 那么大家想一想，现在原来耶路撒冷教会的信徒们大概多少个人呢？ Oleh karena itu marilah kita coba pikirkan kira-kira di dalam kota Yerusalem ada berapa banyak orang yang percaya kepada Tuhan. 好的，信主的人即使不是全部留下来， Nah, kita tahu bahwasanya tidak semua orang Kristen tinggal di sana. 但是还是耶路撒冷教会的信徒应该很多的。 Tetapi kita tahu bahwasanya ada banyak jemaat di Yerusalem. 所以我们能估计到这次的逼迫多么严重。 Oleh karena itu maka kita bisa kira-kira bahwasanya saat ini penganiayaan yang terjadi itu sangat hebat sekali. 圣经说，只单单使徒12个人，12个人留下来。 Nah, Alkitab mencatat bahwasanya hanya 12 orang rasul saja yang tinggal pada saat itu. 其他所有的弟兄姐妹都分散到别的地方了。 Nah, pada waktu itu seluruh jemaat Tuhan mereka telah tersebar ke berbagai tempat. 今天的经文是今天的经文19、21节是从8章到11章这些内容的简单的概要。 Nah, dalam nas firman Tuhan yang kita baca pada hari ini yaitu di ayat 19 sampai ayat yang ke-21 merupakan kesimpulan dari pasal 8 sampai pasal 11. 这次分散的很多耶路撒冷的信徒们到了腓尼基和塞浦路斯、安提亚。 Dan kali ini orang-orang Kristen yang tersebar pada waktu itu mereka menyebarkan, mereka berpencar sampai ke Fenisia, Siprus dan Antioquia. 大家看今天的经文，有没有发现有一点奇怪的地方？ Nah, kita lihat di dalam nas firman Tuhan hari ini, apakah kita ada menemukan sesuatu hal yang aneh? 他们不向别人讲道，只向犹太人讲。
Mereka tidak memberitakan Injil kepada orang lain, tetapi mereka hanya mengabarkan Injil, memberitakan Injil hanya kepada orang Yahudi saja. 英译文圣经没有翻译，不想别人讲道。 Nah, di dalam Alkitab bahasa Indonesia tidak ditulis bahwasanya mereka tidak memberitakan Injil kepada orang lain. 但是意思是一样的。 Tetapi ya artinya adalah sama. 那么在这里面说的别人是谁呢？ Nah, oleh karena itu orang lain di sini itu maksudnya siapa? 就是外邦人。 Ini, orang lain yang dimaksud di sini adalah bangsa kafir. 这句话的意思是，他们不给外邦人传福音，只给犹太人传福音。 Nah, ini artinya mereka tidak mengabarkan Injil kepada bangsa kafir, tetapi mereka hanya mengabarkan Injil kepada orang Yahudi saja. 为什么？ Mengapa? 大家不奇怪吗？ Apakah kita tidak merasa aneh? 对于犹太人来说，外邦人是谁呀？ Nah, bagi orang Yahudi, bangsa kafir itu siapa? 对犹太人来说，这个外邦人是绝对不能成为上帝的儿子、上帝的百姓。 Nah, bagi orang Yahudi, bangsa kafir itu tidak mungkin bisa menjadi umat Tuhan, tidak mungkin bisa menjadi anak-anak Allah. 他们是最后一天一定受惩罚的百姓。 Nah, mereka bangsa kafir itu pada akhirnya itu pasti yang akan menerima hukuman. 唯一神的百姓就是亚伯拉罕的后裔，就是我们。 Nah, satu-satunya umat pilihan Tuhan itu adalah keturunan Abraham, Oh, itulah kami. 我们是受割礼的，我们是遵守律法的，就是神的百姓。 Nah, kamilah umat Tuhan, kami yang telah disunat, kami yang telah menjalankan hukum Taurat. 但是应该信了耶稣以后，要改变这个看法吧。 Nah, tetapi sebagai orang yang sudah diselamatkan, sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, maka konsep pemikiran ini harus diubahkan. 我们知道，不管是以色列百姓、外邦人，我们都是在神的面前罪人。 Nah, kita tahu bahwasanya siapapun itu, baik bangsa Israel maupun kita sendiri, kita semua adalah orang berdosa di hadapan Tuhan. 不管是谁，我们只能靠着耶稣的宝血来得救的嘛。 Nah, siapapun kita, bukankah kita hanya bisa mengandalkan bersandar kepada darah Kristus yang berharga untuk menyelamatkan kita? 并且我们的主耶稣非常清楚地吩咐我们， Dan bahkan Tuhan Yesus sendiri dengan jelas memerintahkan kepada kita, 在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚，直到地极，做我的见证。 kamu harus menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, dan bahkan Samaria, dan bahkan sampai ke ujung bumi. 你们要去，使万民做我的门徒。 Nah, kalian harus pergi dan menjadikan segala bangsa menjadi muridku. 他们是明明听到的， Nah, mereka dengan jelas mendengar perintah ini. 那么他们为什么只给犹太人传福音呢？ Tetapi mengapa mereka hanya menggambarkan Injil kepada orang Yahudi saja? 因为包括这12个使徒，犹太人基督徒，他们还没脱离原来犹太人的传统观念。 Nah, dan bahkan termasuk ke-12 rasul ini, mereka sebagai orang Yahudi, mereka belum melepaskan pemahaman, mereka belum melepaskan cara pandang mereka, yaitu warisan daripada pandangan nenek moyang mereka. 腓尼基、塞浦路斯、安提亚，他们到的这些地方就是外邦人的地方。 Dan ketika mereka sampai di Fenisia, mereka sampai di Siprus, dan mereka sampai di Antioquia, tempat atau wilayah ini merupakan wilayah bangsa kafir. 他们到了这些地方，却只挑犹太人传福音，这怎么回事？ Dan bahkan ketika mereka sampai di tempat-tempat ini, mereka hanya saja memilih bangsa mereka atau kelompok mereka untuk memberitakan Injil. Nah, mengapa demikian? 这是多么可笑的事情！ Bukankah ini adalah satu hal yang sangat lucu sekali? 11章前边，彼得在圣灵的带领之下， Nah, di dalam pasal 11 bagian depan, di sana Petrus oleh karena kuasa daripada Roh Kudus, 他去凯撒利亚的外邦人那个哥尼流的家，传福音后，他回到耶路撒冷。 nah pada saat itu dia pergi ke Kaisarea, ke rumah seorang
ke rumah seorang Cornelius. Di sana dia menyampaikan firman Tuhan dan setelah itu dia pulang kembali ke Yerusalem. 在耶路撒冷的其他使徒们批评彼得， Nah, pada saat itu para rasul yang ada di Yerusalem mereka menegur dia. 11章3节说：“你进入未受隔离之人的家，和他们一同吃饭了。” Engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka. 这是什么意思？ Nah, ini artinya apa? 使徒彼得别说和外邦人一起吃饭， Nah, jangankan Rasul Petrus dia makan bersama-sama dengan orang kafir, 就是连进外邦人的家里面也不可以的。 dan bahkan masuk ke rumah orang kafir itu juga tidak boleh. 其实彼得也是，如果没有圣灵的强烈的带领，他也不会自己主动去的。 Dan sebenarnya Petrus sendiri jikalau tanpa ada pimpinan daripada Roh Kudus pada saat itu, dia tentu tidak mungkin melakukan hal-hal seperti ini. 所以耶稣第一章给了宣召的命令，升天后一直到11章，现在耶稣的福音仍然留在犹太人的圈子里面。 Nah, kita lihat bahwasanya dimulai daripada pasal pertama ketika Tuhan Yesus sebelum terangkat ke sorga, dia menyatakan, dia menyampaikan amanat agungnya, disampaikan kepada para rasul, dan mulai pada saat itu para rasul menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan Injil Kristus hanya sampai di pasal 11, dan itu hanya ada di dalam kalangan orang-orang Yahudi saja. 到了11章，但是神的福音还没超越这个界限里面。 Dan sampai di pasal 11, firman Tuhan atau Injil Kristus itu belum melampaui keadaan yang seharusnya. 但是我们看到这里，能够发现耶稣的福音第一次超越这个界限的时间。 Tetapi di sini kita bisa melihat bahwasanya Injil Kristus untuk pertama kalinya telah melampaui batas wilayahnya. 20节说，但内中有居比路和古利奈人，他们到了安提亚，也向希腊人传讲主耶稣。 Nah, di dalam ayat 20 di sini dikatakan, akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antioquia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. 其实他们给希腊人传福音是很不容易的。 Nah, sebenarnya jika mereka harus memberitakan Injil kepada orang-orang Yunani, ini juga bukan perkara yang gampang. 他们也是犹太人，对外邦人心里有反感的人。 Nah, mereka sendiri adalah orang Yahudi. Jikalau mereka mau berhadapan dengan orang-orang non-Yahudi, mereka juga punya satu pertentangan dalam dirinya. 犹太人和外邦人连吃饭都不在一起呢。 Orang Yahudi tidak bisa bersama-sama dengan orang non-Yahudi untuk makan bersama. 更别说自己主动去打招呼、聊天，给他们讲福音。 Dan jangan katakan lagi jikalau mereka harus ngobrol dengan mereka, harus memberitakan, bahkan harus memberitakan Injil kepada mereka. 肯定不行的。 Nah, ini adalah satu hal yang tidak mungkin. 还有一点，一起逃跑的其他的弟兄姐妹，他们只给犹太人传福音。 Nah, dan bahkan orang-orang yang lari, yang terpencar bersama-sama mereka, mereka juga mengabarkan Injil kepada mereka. 所以，当他们要传给希腊人的时候，他们肯定还要看其他弟兄姐妹的眼光。 Nah, oleh karena itu ketika mereka sebagai orang Yahudi, mereka harus mengabarkan Injil kepada orang non-Yahudi, mereka juga harus mempertimbangkan bagaimana cara pandang orang Yahudi lain terhadap diri mereka. 他们可以不给他们传福音的很多借口当中，他们真的去做了。 Dan kita melihat bahwasannya ada begitu banyak alasan yang seharusnya merintangi mereka untuk memberitakan Injil. Tetapi bahkan di sini mereka sudah tidak melihat rintangan itu lagi. 那么大家想一想，到底有什么原因让他们就是克服这些问题，来主动去给外邦人传福音呢？
Dan kita sendiri melihat, nah dengan kondisi seperti ini, hal apakah yang membuat mereka menghilangkan segala alasan, segala rintangan itu dan mereka terus mau memberitakan Injil kepada orang lain? 答案是很简单的， Jawabannya sangat sederhana. 就是因为我们所渴慕追求的主耶稣亲自告诉我们的最后的命令。 Nah ini adalah karena yaitu Kristus sendiri yang kita sembah, yang kita rindukan, yang kita hauskan firman-Nya setiap kali. Yesus Kristus sendirilah yang memberikan perintah itu. 因为知道已经听过耶稣要把这个福音传给世界所有民族，使万人做耶稣的门徒。 Karena perintah daripada Tuhan Yesus sendiri yang menyatakan bahwasanya pergilah, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku. 其实这是他们的祖先亚伯拉罕的应许里面非常已经清楚的表达。 Dan kita tahu bahwasanya janji ini sudah sangat jelas Tuhan janjikan kepada Abraham di sebelumnya. 地上的民族、地上的万族都要因你得福的。 Nah pada waktu itu Tuhan Allah menjanjikan kepada Abraham bahwasanya melalui engkaulah seluruh bangsa di bumi ini akan diberkati. 这么清楚的命令，这么清楚的应许，但是他们一直到现在还不明白。 Nah perintah yang begitu jelas, janji yang begitu jelas, tetapi mengapa sampai pada saat ini mereka belum mengerti memahaminya? 并且和外邦人在一起，他们自己很不舒服。 Dan bahkan ketika mereka harus bersama-sama dengan bangsa kafir, mereka merasa sangat tidak nyaman. 但是今天的经文里面的这些人，把自己的偏见和这些不舒服这样的感觉先完全放下来。 Tetapi di dalam nas firman Tuhan hari ini kita melihat bahwasanya orang-orang yang demikian, mereka menanggalkan segala hal-hal yang merintangi mereka itu dan mereka datang untuk memberitakan Injil kepada bangsa kafir. 去传给希腊人的。 Nah, di sini mereka memberitakan Injil kepada bangsa Yunani. 为什么？ Mengapa? 因为这是耶稣的命令。 Karena ini adalah perintah daripada Tuhan Yesus sendiri. 我们为什么要传福音呢？ Nah, mengapa kita harus mengabarkan Injil? 我们可以讲很多很多方面， Nah, kita bisa menyatakan ada begitu banyak sisi. 但是还是其中最重要的理由，就是我们的主耶稣给我们的最后的使命。 Nah, tetapi di antara sebegitu banyak sudut pandang, yang paling penting yaitu adalah amanat terakhir daripada Tuhan Yesus yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. 我们在这个事情上，我们自己不必要什么考虑。 Nah, di dalam hal ini tidak ada hal yang kita perlu pertimbangkan. 我传给他，他会不会信？ Oh, kalau aku mengabarkan Injil kepada dia, apakah dia akan percaya? 他喜欢不喜欢听我的话？ Apakah dia akan senang dengan segala perkataan? 我告诉你们，这不是我们考虑的问题。 Saya mau katakan bahwasanya ini bukanlah hal yang Omong harus ini- kita pertimbangkan. 我们一旦思考这个问题，我们不会去做了。 Nah, kalau kita mempertimbangkan hal-hal seperti ini, maka kita tidak akan pernah bisa mengabarkan Injil. 我们要单纯一点，我们只要去顺从。 Kita hanya perlu murni taat di hadapan Tuhan, kita taat pada perintah Tuhan. 我看到这个词，心里很感动。 Nah, ketika saya melihat istilah ini, ketaatan ini, saya sangat tergugah. 我们的信仰不复杂，简单。上帝说，我们顺从。 Nah, iman percaya kita itu bukanlah sesuatu hal yang sangat ribet, tetapi adalah hal yang sangat sederhana. Apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan katakan, kita taati. 如果我们考虑的多，我们不会顺从。 Jikalau kita mempertimbangkan begitu banyak hal, maka kita tidak akan bisa taat lagi. 我是我家第一代信主的人， Nah, saya merupakan generasi pertama di dalam keluarga yang percaya kepada Tuhan Yesus. 我信主的时候，我的表妹们说， Nah, ketika saya percaya kepada Tuhan Yesus, sepupu saudara saya bertanya kepada saya, katakan kepada saya, 哦，我真没想到你信耶稣，并且你信的这么认真。 oh, saya sangat tidak percaya kamu bisa percaya kepada Tuhan Yesus dan bahkan kamu percaya dengan sungguh-sungguh. 其实我高中2年级第一次去教会的时候，原来不是信了耶稣去的。 Nah, sebenarnya ketika saya
kelas 2 SMA pada waktu itu, untuk pertama kalinya saya pergi ke gereja, bukan karena saya percaya kepada Tuhan Yesus, maka saya pergi ke gereja. 有一个朋友，就像腓力给拿但耶说的话一样，你来看。 Yaitu sama pada saat itu ada seorang teman, yaitu sama seperti ketika Filipus memberitahukan kepada Nathanael, datang dan lihatlah. 我原来要去教会的是，我看一些女生去的。 Nah, pada waktu itu ketika saya ke gereja, itu tujuannya hanya untuk melihat-lihat teman-teman wanita yang ada di sana. 但是真没想到，我真的遇到了我人生的救主。 Tapi sungguh di luar dugaan pada saat itu saya justru berjumpa dengan juru selamat di dalam kehidupanku. 在使徒行传里面，耶稣的福音第一次跨越犹太人的界限，给希腊人传达。 Nah, di dalam kisah para rasul ketika untuk pertama kalinya firman Tuhan atau Injil diberitakan di luar kalangan Yahudi, yaitu diberitakan kepada bangsa Yunani. 他们有很多不必要传给希腊人的理由。 Nah, sebenarnya pada saat itu mereka ada begitu banyak alasan yang menyebabkan, yang membuat mereka tidak perlu mengabarkan Injil kepada bangsa Yunani. 但是他们不找借口，勇敢的去顺从耶稣的命令来去做了。 Tetapi pada waktu itu mereka tidak menyatakan berbagai macam alasan, tapi mereka hanya taat kepada Tuhan dan mereka pergi mengabarkan Injil. 我们在这个经文里面还要关注一个问题， Nah, dalam nas firman Tuhan ini kita masih harus melihat kepada satu fokus. 那么真的去做的他们是多少个人呢？ Nah, mereka yang pergi memberitakan Injil itu ada berapa orang? 21节中文圣经翻译说，内中有人。 Nah, di dalam ayat 21 di dalam Alkitab bahasa Mandarin, di sana dikatakan di antara mereka. 印尼文圣经说ada beberapa orang。 Nah, di dalam Alkitab bahasa Indonesia dikatakan ada beberapa orang. 英文圣经说 some of them。 Di dalam Alkitab bahasa Inggris dikatakan di antara mereka. 从耶路撒冷逃跑的这些人群里面，有一部分的人。 Yaitu ada sebagian orang-orang yang terpencar dari Yerusalem, yaitu orang-orang Yahudi dari Yerusalem. Nah, beberapa di antara mereka itu, 只是一些少数人， yaitu hanya kaum-kaum minoritas saja. 有没有他们的名字？ Apakah di sana tercatat nama mereka? 连名字都不知道。 Dan bahkan namanya saja tidak tahu. 让耶稣的福音从犹太人的圈子里面那个超越界限传给希腊人，就是他们是少数人。 Nah, mereka ini, yaitu mereka beberapa orang ini mereka pergi ke Siprus, menyampaikan firman Tuhan kepada bangsa Yunani, dan ini telah melampaui lingkungan mereka. 我现在说不是多数人来做的， Nah, saat ini saya katakan bahwasanya ini bukan dikerjakan oleh orang yang banyak. 我们在圣经里面看到神国的新的突破和发展，不是很多人的身上开始的。 Nah, kita lihat di dalam Alkitab bahwasanya satu gebrakan, satu perkembangan diadakan itu bukan oleh sejumlah besar orang, tetapi dimulai dari satu jumlah yang sangat kecil. 最代表的是以色列百姓， Nah, dan bahkan kita bisa melihat bisa diwakili oleh bangsa Israel. 他们在旧约圣经里面，他们的表现怎么样？ Nah, kita lihat bagaimana kondisi keadaan mereka di Perjanjian 我 Lama. 们都知道，我不用提了。 Nah, kita semua tahu dan saya tidak perlu menyampaikannya. 为了进迦南地，差派了12个探子， Nah, untuk memasuki tanah Kanaan, mereka mengutus 12 orang pengintai. 大多数的人他们的表现怎么样？ Nah, sebagian besar di antara mereka, apa yang mereka katakan? 只有约书亚和加略2个人要去顺从。
Tetapi hanya 2 orang di antara mereka yaitu Yosua dan Kaleb lah yang mau taat. 在福音书里面，在耶稣身边，每一天有很多人跟随耶稣。 Nah, dan kita lihat di dalam perjanjian baru, di dalam kehidupan Tuhan Yesus, ada begitu banyak orang yang mengikuti Tuhan Yesus. 但是他们里面真正跟随耶稣的人是谁呀？ Tetapi di antara mereka yang benar-benar ikut Tuhan Yesus itu siapa? 我们约翰福音6章，耶稣做无饼儿女的神迹奇事。 Nah, kita lihat di dalam Yohanes pasal 6, ketika Tuhan Yesus mengadakan mukjizat 5 roti 2 ikan. 很多人吃饱了跟随耶稣， Nah, pada waktu itu ada begitu banyak orang yang telah menjadi kenyang oleh karena mereka mengikuti Tuhan Yesus. 但是耶稣讲我是从天上来的生命的粮的时候， Tetapi ketika Tuhan Yesus katakan bahwasanya aku adalah roti hidup yang berasal dari surga. 很多人都走了，只留下12个门徒。 Nah, pada waktu itu ada begitu banyak orang yang telah meninggalkan Tuhan Yesus dan hanya tinggal 12 orang muridnya saja. 在教会的历史里面，大概2000年的历史里面也能够看得到。 Dan di dalam sepanjang sejarah gereja selama 2000 tahun kita juga bisa melihat 中世纪，整个欧洲充满了福音， di abad pertengahan seluruh Eropa itu dipenuhi dengan Injil Kristus. 但是教会却因着这些金钱和政治权柄，很快腐败了。 Tetapi oleh karena perkembangan yang begitu hebat, maka pada waktu itu gereja juga telah menjadi cemar oleh karena kondisi keuangan dan oleh karena kondisi politik pada saat itu. 当时宣布我们要回到圣经， Sehingga pada saat itu didengungkan, diteriakkan bahwasanya kita harus kembali kepada Alkitab. 这样呼喊的路德、招伦、卫克里夫等等，他们这些改革宗教家只是少数人。 Nah, pada saat itu para reformator gereja mereka meneriakkan bahwasannya harus kembali kepada Alkitab. Mereka itu adalah Luther, kemudian ada Calvin, dan kemudian ada Wycliffe. 他们都是被定位异端、杀戒律，甚至最后死刑。 Dan bahkan pada saat itu mereka dianggap sebagai ajaran sesat. Mereka pada saat itu mereka juga dianggap pembelot. Dan pada saat itu mereka juga menyatakan bahwasanya gereja harus kembali kepada Alkitab. 但是从这些少数人开始，教会的改变。 Tetapi oleh karena kaum minoritas pada waktu itulah, maka terjadilah reformasi gereja. 能够成为现在我们基督教的教会。 Sehingga bisa sampai pada hari ini gereja Kristen pada saat ini. 这少数人给希腊人传福音，结果怎么样？ Dan oleh karena beberapa orang ini ketika mereka menyampaikan firman Tuhan kepada bangsa Yunani, akhirnya bagaimana? 哦，没想到有一些希腊人信了。 Dan sungguh di luar dugaan, yaitu ada sebagian orang Yunani mereka juga telah percaya. 后来他们成立了安提亚教会。 Dan pada akhirnya mereka merintis gereja Antioquia. 这是在圣经里面除了耶路撒冷教会以后的第2个教会。 Nah, ini merupakan gereja kedua di dalam Alkitab yang dicatat di dalam Alkitab, yaitu setelah gereja di Yerusalem, yaitu gereja di Antioquia. 并且这是第1个外邦人的教会。 Dan bahkan ini merupakan gereja orang kafir yang pertama. 后来安提亚教会做了什么事情？ Dan kemudian setelah itu apa yang dilakukan oleh gereja Antioquia? 13章圣灵的带领之下，拆派了在圣经里面第1个外国宣教队。 Dan di pasal ke-13 di sana kita bisa melihat bahwasanya untuk pertama kalinya gereja kafir yang pertama ini mereka mengutus tim misionaris. 就是保罗和巴拿巴宣教队。 Yaitu mereka mengutus Paulus dan Barnabas untuk mengabarkan Injil. 从这里开始，正式开始了世界宣教。 Dan di sini dimulailah misi di dunia yang pertama. 12个使徒都是属于耶路撒冷教会的，但是耶路撒冷教会做不到的事情，第1个外邦人教会就做出来了。
Nah, kita tahu bahwasanya 12 rasul ini semuanya ada di dalam gereja di Yerusalem dan mereka tidak pernah menyangka bahwasanya akan ada pelayanan di luar bangsa Yahudi, yaitu bangsa kafir. 我们不要忘记，这所有的事情是因为这少数人真正去做顺从耶稣的命令的时候开始成就的。 Nah, kita jangan lupa bahwasanya oleh karena pelayanan, oleh karena ketaatan dari beberapa orang ini, maka pada saat itulah pelayanan Tuhan sungguh telah dinyatakan kepada bangsa-bangsa kafir. 他们是少数人，并且不是使徒， Nah, 只是无名的犹太人基督徒而已。 Nah, mereka ini bukanlah para rasul, mereka juga orang-orang yang tidak terkenal, mereka orang-orang tanpa nama dan bahkan mereka dengan ketaatan mereka telah memberitakan Injil. 也可以说跟我们一模一样的很普通的基督徒。 Nah, kita juga bisa katakan ini juga sama seperti kita sebagai orang Kristen yang pada umumnya. 他们的特别就是顺从神的旨意和命令，去真的做了。 Tetapi yang menjadi istimewa dalam diri mereka yaitu adalah dengan ketaatan mereka, mereka taat kepada perintah Allah dan mereka memberitakan Injil. 从他们的顺从，开始了神国的新的时代。 Dan oleh karena ketaatan mereka, maka dimulailah satu zaman kerajaan Allah yang baru. 透过这少数人、很普通的人的顺从，来打开外邦宣教的时代。 Dan oleh karena ketaatan beberapa orang inilah telah mendobrak satu masa pelayanan kepada bangsa kafir. 关于这个真理，我想讲很多圣经的例子和教会历史里面的例子，但是现在讲不完。 Dan oleh karena kondisi-kondisi seperti ini di dalam Alkitab juga kita bisa melihat ada begitu banyak perumpamaan dan di sepanjang sejarah gereja juga ada begitu banyak perumpamaan cerita-cerita seperti ini yang jikalau kita mau sampaikan itu waktunya tidak akan cukup. 我们也可以做神国里面的少数人。 Dan kita juga bisa menjadi kaum-kaum minoritas di dalam kerajaan Allah. 即使没有特别的能力、聪明、智慧等等，也无所谓。 Nah, sekalipun kita tidak memiliki banyak kemampuan atau hikmat yang dan hal-hal yang lainnya, 因为上帝有无限的拥有。 tetapi itu bukanlah menjadi persoalan karena Tuhan Allah kita itu adalah Allah yang maha kuasa yang mampu melakukan segala sesuatunya. 他们顺从耶稣的命令来传给希腊人传福音的时候，发生了什么事情？ Dan ketika mereka taat, mereka mengabarkan Injil kepada bangsa Yunani. Nah, pada saat itu apa yang terjadi? 21节说，主与他们同在。 Nah, di dalam ayat 21 di sana dikatakan, dan tangan Tuhan menyertai mereka. 这句话英文圣经的翻译很清楚，但tangan Tuhan menyertai mereka。 Nah, di dalam Alkitab bahasa Indonesia di sini dengan jelas dikatakan, dan tangan Tuhan menyertai mereka. 我们顺从神的旨意的时候，神的大能的手与我们同在。 Nah, ketika kita taat kepada kehendak Tuhan, maka tentu tangan Tuhan yang berkuasa akan menyertai kita. 神以我们的顺从来成就他的旨意。 Tentu Tuhan akan menggunakan ketaatan kita untuk menggenapi kehendaknya. 大家相信吗？ Apakah setiap kita percaya? 我们必须要依靠，我们不要依靠自己，只要相信神的话。 Kita tentu jangan bersandar kepada kemampuan diri kita saja, tetapi kita harus sepenuhnya bersandar kepada kehendak Tuhan. 不管什么环境、什么情况，我们只要去顺从。 Tidak peduli bagaimana kondisi keadaan kita, yang paling penting, yang paling terutama adalah kita taat. 成就事情不是我们的，而是上帝的事情。 Karena perkara menggenapi itu bukanlah perkara kita, tetapi ini adalah perkaranya Tuhan. 我们要做的事情就是他的事情，就是他的旨意。 Nah, apa yang kita harus kerjakan itu adalah kehendak Tuhan, yaitu perkaranya Tuhan. 圣经历史和圣经以后教会的历史里面， Nah, di dalam sejarah
Alkitab dan setelah sejarah Alkitab yaitu sejarah gereja, 神透过每一次透过真正去顺从的这些少数人来开始神国的新的事情、新的历史。 dan kita melihat bahwa di sepanjang sejarah Tuhan menggunakan kaum minoritas untuk mengadakan gebrakan-gebrakan dalam pelayanannya, di dalam pekerjaan Tuhan. 我们透过顺从神来能够参与我们上帝伟大的成就里面。 Dan melalui ketaatan kita kepada Tuhan, tentu kita juga akan ikut serta di dalam penggenapan akan perkara rencana Tuhan atas kehidupan kita. 这多么荣耀，这多么喜悦的事情呢？ Bukankah ini adalah hal yang begitu agung, begitu mulia, dan begitu sukacita? 希望今天听到的所有人，真正去顺从神的命令来作为神国的少数人。 Saya berharap kepada seluruh jemaat Tuhan yang telah mendengar firman Tuhan hari ini, supaya dikuatkan, diteguhkan, sehingga bisa taat kepada kehendak Tuhan, perintah Tuhan untuk mengabarkan Injil. 神透过我们的顺从来打开新的神国的历史。 Dan melalui ketaatan kita, Tuhan akan membuka satu sejarah baru di dalam pelayanan Tuhan. 我们一起祷告吧。 Mari kita bersatu di dalam doa. 主啊，感谢你，你使用这些少数人来成就你的事情。 Bapa, kami sungguh bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Engkau menggunakan kaum minoritas untuk menggenapi akan kehendak-Mu. 这些少数人，这些普通人，这些没有能力的人， Kaum minoritas ini kaum yang biasa-biasa, yang tidak ada apa-apanya ini. 他们只要去顺从神的旨意， Mereka hanya perlu taat kepada kehendak Tuhan. 透过他们的顺从来，你成就了你伟大的事情。 Dan melalui ketaatan mereka, Tuhan menggenapi perkara-perkara Tuhan yang ajaib. 主啊，我们也愿意做神国里面的少数人。 Tuhan, kami juga rindu bisa menjadi suku-suku kaum minoritas di dalam kerajaan-Mu. 主啊，我们没有能力，没有聪明， Tuhan, kami sungguh tidak ada apa-apa, kami tidak punya hikmat bijaksana. 我们不依靠自己，我们要依靠你。 Tuhan, kami tidak mau mengandalkan diri kami sendiri, tapi kami mau sepenuhnya mengandalkan Tuhan. 哦，主啊，求你让我们就像这些少数人一样，能够在什么样的情况当中，也是能够去顺从你的旨意。 Tuhan, kami rindu kami boleh sama seperti kaum minoritas ini. Kami taat kepada kehendak Tuhan dan menjalankan pemberitaan Injil oleh karena nama Tuhan. 奉主耶稣基督的名祷告， Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. 阿门。 Amin. 我们一起来唱赞美一首歌。 Kita bersama naikkan satu pujian.
我心所渴慕的主啊，阿们。我心所渴慕的主啊，你是全地的救主。我心所渴慕的主啊，你是荣耀的君王。阿爸天父，真感谢你。 Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu. 我们的所有的人生的计划都在你的手中。 Segala rencana kehidupan kami ada di dalam tanganmu. 透过今天的你的话语，我们看到你的荣美的计划。 Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan pada hari ini kami telah melihat rencana Tuhan yang begitu indah. 我们看的时候，这个是真的没有大的力量的， Nah, ketika kami melihatnya, kami merasa kami tidak berdaya. 只有12个人， Hanya 12 orang saja. 但是你可以使用12个人， Tetapi Tuhan sendiri bisa menggunakan 12 orang ini. 因为你是全能的神。 Karena Engkau adalah Tuhan yang maha kuasa. 是的，主啊，我们真的没有大的力量， Benar Tuhan, kami sungguh tidak berdaya. 实在说我们什么都没有的。 Dan sebenarnya kami tidak punya apa-apa. 但是我们相信，在我们身边有大大的力量的上帝。 Tetapi kami yakin dan percaya di samping kami ada Tuhan Allah yang berkuasa. 所以我们完完全全依靠上帝的力量。 Oleh karena itu kami sepenuhnya mengandalkan kuasa Tuhan. 虽然环境是这样， Sekalipun kondisi keadaannya seperti ini. 但是把我们的所有的完全交托给上帝。 Tapi sungguh kami menyerahkan segala keberadaan kami hanya ke dalam tangan 求 Tuhan. 主你来使用我们， Kiranya Tuhan Engkau berkenan memakai kami. 主啊，你来使用我们一灵堂教会。 Tuhan Engkau yang memakai kami gereja Elim. 主啊，你特别看顾保护我们一灵堂的所有的会友的环境。 Dan kiranya Tuhan Engkau yang memperhatikan seluruh kondisi keadaan daripada jemaat Elim. 求主你赐给我们刚强的力量。 Kiranya Tuhan Engkau yang memberikan kami kekuatan di dalam Engkau. 无论什么样的环境，我们完完全全顺从上帝的旨意。 Di dalam segala kondisi keadaan kami mau taat sepenuhnya kepada kehendak 主啊，你 Tuhan. 看顾保护我们的身体健康。 Tuhan Engkau yang jaga pelihara setiap kesehatan kami. 感谢主，今天的崇拜当中，你已经与我们同行同在， Kami bersyukur kepada Tuhan karena Engkau telah menyertai kami di sepanjang ibadah hari ini. 把所有的荣耀都归给你。 Segala puji hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan. 以上的祷告奉告耶稣基督的 Di 求， dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. 阿门。 Amin. 主祷文，我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免人的债，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿门。愿主耶稣基督的恩典、上帝的慈爱、圣灵的感动，常与你们众人同在，从今时直到永永远远。阿门。